Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Saya mulai dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita berada dalam juzuk yang kedua, iaitu kita berada siri pertama. Juzuk yang kedua, kita masih berada di dalam surah Al-Baqarah, iaitu surah yang kedua. Kita kali ini akan bermula dengan ayat yang ke 142 dan 143. Ini siri yang pertama dalam juzuk yang kedua. Untuk perhatian sahabat-sahabat dan teman-teman semua, bahawa semua yang mengikuti pembelajaran membaca Al-Quran bertajwid dari ayat Al-Quran itu sendiri telah sampai kepada juzuk yang kedua. Maka dalam juzuk yang kedua ini ada perubahan, iaitu saya tidak akan tuliskan berapa harakah. Saya cuma terus jelaskan dan perhatikan hukum-hukum asas yang ada pada setiap ayat-ayat Quran tersebut. Saya kira semua yang telah mengikuti pembelajaran sebanyak lebih kurang 100 lebih siri, hampir 200 siri. Jadi saya rasa semua sahabat-sahabat dan teman-teman dah mula pandai membaca. Dah boleh mengenal huruf, boleh mengenal hukum. Dan hukum itu memang semua orang tidak dapat mengingatinya. Jadi kalau sahabat-sahabat dan teman-teman tidak mengingati hukum-hukum, semua hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, bagaimana membaca Al-Quran, maka teruskan bersama-sama pembelajaran ini sehinggalah kita dapat menguasai seluruh hukum yang ada di dalam Al-Quran apabila kita membacanya, insya-Allah. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan share dengan kawan-kawan yang lain serta berikan komen. Sekiranya tidak dapat memahami ataupun ada cadangan-cadangan bagaimana dapat memahami lebih baik, kalau ada idea-idea daripada sahabat-sahabat dan teman-teman, tolong isi dalam ruangan komen dan saya akan berusaha untuk memperbaiki pembelajaran kita ini. Semoga Allah memberkati dan merahmati kita semua dan memberikan kebijaksanaan kita dalam belajar, insya-Allah. Kita teruskan. Perhatikan dalam ayat yang ke-142 yang bermula dengan kalimah. Saya terus baca dulu, iaitu setiap kalimah saya membaca. Sayaqulus sufaha'u. Dalam dua kalimah ini perhatikan hukumnya. Sini panjang, ku baca dengan mat asli, iaitu dua harakah. Kemudian kita idghamkan, iaitu idghamkan huruf lam dengan huruf sin. Jadi lus tadi bila saya baca, itu dia menggunakan hukum idgham syamsi, iaitu diidghamkan kepada huruf sin, huruf lam. Kerana dia bertemu dengan alif lam syamsiah. Kemudian fa, kemudian ha, di sini saya baca panjang, iaitu lebih kurang 4 hingga 5 harakah. Jadi hukumnya adalah mad wajib muttasil. Kemudian kita jumpa kalimah, dua kalimah di sini, minan nasi. Kenapa saya baca dua kalimah terus? Kerana kalimah yang pertama berkaitan, berkait bacaannya dengan kalimah kedua. Misalnya contoh, idgham syamsi huruf nun dengan huruf nun. Dan huruf nun itu, ingat, dia adalah hukum wajibul gunnah, dua harakah. Dan kemudian na itu adalah mad asli. Jadi kita baca minan nasi, minan nasi, nan berdengung wajib gunnah. Kemudian kita jumpa kalimah ma di sana, mad asli juga, baca ma. Kemudian kita jumpa kalimah wallahum, iaitu waw bertasydid dengan lam. Kemudian di sini ada mad asli. La, jadi mad asli tu la itu jadi panjang, dua harakah. Kemudian hum di sana berhenti dengan tertutup bibirnya, walahum, iaitu kita menyebut kalimah tersebut dengan berakhir dengan menutup bibir, kemudian buka balik menyebut huruf
Qibalatihimu. Baik. Qibalatihimul lati. Baik. Kenapa saya baca 3 sekali? Sini ada hukum ifa, pasal dia berkaitan dengan huruf yang dia temui, iaitu huruf qaf. Itu huruf nun sukun bertemu dengan qaf, baca dengan ifa hakiki. Kemudian di sini huruf qaf bertemu dengan ba yang mati, kita baca dengan qalqalah sughra. Iaitu terus sambung. Qibalatihimul lati. Baik. Tihimul. Baik. Ini adalah idgham syamsi, di mana huruf mim ini kita idghamkan kepada huruf lam. Bunyinya Qibalatihimul lati. Kenapa panjang 2 harakah? Iaitu ti itu kerana dia mat asli. Selepas ta ada ya sebelum ya baris bawah. Kemudian kanu sama. Kanu sama panjang 2 harakah iaitu mat asli. Lepas tu kita jumpa kalimah alaiha. Jadi masa menyebut lin, di sini ada hukum lin dan juga ha itu mad asli, baca 2 harakah. Semasa menyebut lin tu tentukan ada bunyi mahras ya tu. Jangan bunyi la je. Alaha, alaiha, alaiha. Maknanya ada sedikit bunyi ya di sana. Kemudian kita jumpa sampai sini. Sampai alaiha kita boleh sukun di sana, boleh wakaf di sana. Jadi kita baca daripada mula, iaitu sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qibalatihimul lati kanu 'alaiha. Berhenti sana. Kita boleh wakaf di sini, ada tanda merah ni. Ada tu kerana ada tanda dalam Quran, iaitu tanda jim. Harus saja. Harus wakaf, harus wasal. Baik, kita pergi sambung. Kemudian kullillahil masyriku. Baik, saya sambung sebab dia bersambung. Sini kul ini, lam ini betul. Baik. Lam bertemu dengan lam di tasydid. Lam sukun bertemu dengan lam. Jadi dia apa hukumnya, iaitu idgham mutamatsilain. Silain ada air di sini tertinggal. Silan pula. Silain. Baik. Sekejap, sebetulkan sedikit. Dia kadang-kadang menulis ni tertinggal huruf. Baik, kita teruskan. Kul, iaitu idgham, masukkan lam pertama kita tak baca, terus baca kepada lam yang kedua, ditasydidkan huruf kaf itu kepada huruf lam. Kul lil, lam ni bertasydid dengan lam, jadi bunyinya lil. Kemudian ha ni di izhar kamari kan, sebab dia bertemu dengan alif lam kamariyah, iaitu izhar kamari. Macam mana bacanya, ingat dulu iaitu masa kita belajar juzuk 1, iaitu bunyinya hil, dimatikan dengan huruf lam. Kemudian mush, mim digabungkan dengan shin yang mati, ri ku. Jadi bunyinya daripada sini, kullillahil musyriku. Kemudian sambung kalimah berikutnya, wal, sama juga, iaitu guna izhar kamari, masukkan wal, waw ini dimatikan dengan lam, wal. Kemudian mim digabungkan dengan ghain yang mati, wal maghrib. Baik. Kenapa bunyi lantunan ba tu kuat? Kerana dia diwakafkan. Diwakafkan di sana, ba huruf qalqalah, iaitu ba itu disukunkan daripada baris depan, kita sukunkan kerana kita nak wakaf kat sini. Jadi kita baca wal maghrib. Jadi bunyi lantunannya. Itu cara membaca qalqalah kubra. Baik. Kita baca sebab kita boleh wakaf di sini, ada tanda jim di sini. Baik. Kita sama-sama baca. Kullillahil musyriku wal maghrib. Baik, kita sambung berikutnya. Yahdi. Yahdi di 2 harakah. Yah tu 1. Asli hukumnya. Kemudian may yasha'u. Baik, perhatikan. Kenapa bunyi may? Kerana kita idghamkan nun sukun bertemu dengan huruf ya yang mesti diidghamkan dia dan dengung.
Ya, itu ma'al gunnah maknanya dengung. Berapa harakah? 2 harakah. Ingat lagi kan? Jadi may yasha'u. Kenapa sya itu panjang? Kerana dia ada tanda panjang di sini dan hukumnya iaitu oleh kerana alif ini, huruf mad alif bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Maka kita guna hukum mad wajib muttasil yang dibaca 4 atau 5 harakah. Mad wajib ya. Jadi kita sama-sama baca dia. Yahdi may yasha'u. Sambung. Kalimah berikutnya ila. La di sini ada satu tertinggal. Saya tuliskan. Baik. Iaitu mad asli. Saya tutup dulu mad asli. Okey, 2 harakah. Ila. Sebab selepas lam ada huruf mad di sana, huruf alif. Baik. Kita sambung balik semula. Ila, iaitu dengan hukum mad asli 1, 2. Mad asli. Kemudian sirat. Tanwin di sini, perhatikan. Ada saya tulis sana hukumnya. Idgham ma'al gunnah. Maknanya dia mesti didengungkan. Didengungkan dengan 2 harakah. Kerana apa? Kerana tanwin bertemu dengan huruf mim yang bertasydid ini. Huruf mim. Jadi bacanya siratim mustaqim. Baik. Ini idgham ma'al gunnah dibaca dengan 2 harakah iaitu digabungkan ta tanwin ta ini dengan huruf mim ya. Jadi yang penting ialah tanwin bertemu dengan huruf mim dibaca dengan idgham ma'al gunnah. Jadi bacanya siratim mustaqim. Baik. Kenapa panjang kim itu? Kerana kita wakaf di sini. Kita sukunkan huruf mim ini dan kita baca dengan ma'arili sukun. Berapa panjang nak baca? Iaitu pilihan 2, 4 atau 6 harakah. Baik. Kita baca daripada Yahdi. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Baik, selesai kita membaca ayat yang ke-142. Jadi, sahabat-sahabat semua bolehlah membaca mengikut yang kita telah jelaskan. Baik, kita pergi kepada ayat yang berikutnya, ayat 143 agak panjang daripada muka depan ni sampai ke muka kedua. Baik. Kita bermula dengan wa kadzalika, apa yang panjang? Za panjang Wa kadzalika. Jadi ma asli hukumnya sebab tu dibaca 2 harakah. Ja'alnakum. Baik, satu-satu. Kemudian na panjang 2 harakah ma asli. Kemudian kum dibaca dengan izah safawi, kita tutup mulut tu. Ja'alnakum. Kemudian kita jumpa kalimah ummatan wasatan litakunu. Baik, saya sambung 3 sekali kerana sini dia berkaitan dengan waw iaitu idgham ma'al gunnah. Jadi sini sebelum itu perhatikan ummatau. Baik, sini pun kita dengungkan sebab dia wajib gunnah sebab mim bertasydid. Kemudian ini tanwin bertemu dengan waw. Kita baca dengan ma'al gunnah. Jadi tau, kemudian wa satal. Baik, kenapa saya baca tal bunyinya agak tidak ada dengung? Bila gunnah, iaitu tanwin bertemu dengan huruf lam. Kerana itu saya sambung sebab dia berkaitan dengan kalimah berikutnya. Kemudian kita jumpa li takunu. Baik, kunu sama panjangnya iaitu dia mad asli. Sebab sebelum waw ada baris depan, sebelum waw baris depan. Baik, kita baca sama-sama daripada ummatan tadi. Ummatan wasatan litakunu. Kemudian kita sambung kepada kalimah syuhada. Baik, satu-satu. Kenapa panjang da itu bunyinya? Iaitu kerana dia bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah, kita menggunakan hukum mad wajib muttasil, maka kita baca da itu 4 atau 5 harakah. Kemudian kita jumpa kalimah ala. Baik, selepas lam itu saya ada tulis hukum idgham syamsi. Bererti kalau idgham syamsi apa dia?
ataupun izham kamari, apa dia? Iaitu mesti dia bertemu dengan huruf alif lam. Perhatikan di sini. Ala baik bertemu dengan alif lam dengan huruf nun samsiah. An-nasi. Baik, kita sambung. Alan, itu cara idghamnya. Idgham namanya. Alan, kemudian ada dengung pula lagi. Kerana nun ini bertasydid. Jadi kalau kita bertasydid, maknanya kita kena baca dengan idgham samsi dengan gunnah, wajib gunnah. Kemudian na di sini nun alif, dia baca panjang bunyinya, iaitu kerana dia mat asli. Panjangnya berapa panjang? 2 harakah mat asli. Kemudian si. Baik, saya baca. Alan nasi wa yakuna rasulu. Baik. Wa yaku, 2 harakah mat asli, panjang ku di situ, lebih panjang daripada waw, lebih panjang daripada ya. Nar. Baik. Idgham samsi, huruf nun kita idghamkan kepada huruf ra sebab ada alif lam samsiah di sini. Kemudian kita bunyikan su, 2 harakah panjangnya, su lu 1. Baik. Kenapa su panjang? Kerana dia mat asli. Ku tadi mat asli juga. Kemudian kenapa kita idgham? Kerana dia idgham samsi. Sini ada alif lam samsiah, nampak huruf ra, huruf samsiah. Kemudian kita temu dengan kalimah alaikum. Jadi sini lin, sebelum ya pada atas, sini kum izzah syafawi. Senang menyebutnya. Satu. Alaikum. Kemudian syahida. Baik. Di sini ada, kalau bila kita wakaf di sini, kita mesti hilangkan tanwin ini jadi mat iwad, dia jadi baris satu, jadi mat asli bacaannya. Jadi sini mat asli, sini mat iwad. Bacaannya sama panjang. Syahida. 2. 1 mat asli hukumnya, 1 mat iwad. Sebab sini kita wakaf. Kalau kita sambung macam mana? Ingat macam mana kita menyambung tanwin? Sini ada waw, maknanya tanwin bertemu dengan apa? Itu hukumnya. Iaitu hukum tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, huruf waw, maka kita baca dengan idgham ma'al gunnah. Kalau kita wasal. Tapi ini elok kita wakaf. Jadi kita wakaf. Sebab itu saya sebut mat iwad. Saya tak tuliskan idgham ma'al gunnah kerana kita nak berhenti kat situ. Baik. Kita sambung balik semula kalimah wama. Baik, wama, 2 ma ni bunyinya panjang daripada wa saya baca. Itu menunjukkan dia mad asli. Sebab huruf alif di sini ada, huruf alif sebelumnya baris di atas. Kemudian kita jumpa ja'alnal qiblata. Baik, ja'alnal qiblata. Baik. Bunyi jim 1, al, ain tu dah tentulah dia gabung dengan lam yang mati, bunyinya al. Kemudian nun di sini di izhar kamari kan dengan huruf lam di sini. Dia bunyinya nal. Sebab ini adalah alif lam. Alif lam apa? Alif lam kamariyah. Kemudian bunyi dari keba. Ada bunyi keba. Bila saya sebut keba, saya matikan dekat situ, saya berhenti kat situ, dia kuat sikit bunyinya kubra. Tetapi bila kita sambung terus dengan lata, kiblata, nampak Jadi dia jadi surah, perlahan bunyi lantunan itu. Daripada berbanding dengan kalau kita sebut dia saja. Kibat, kuat bunyinya. Tapi bila sambung, kiblata, baik. Ta di sini saya tulis idgham samsi. Huruf ta, dia idgham samsi kan. Dengan huruf apa? Iaitu huruf lam di sini. Iaitu huruf alif lam samsiah. Sebab itu saya tulis idgham samsi. Jadi macam mana bacanya? Dia baca daripada sini. Kita mula daripada sini. Ja'alnal qiblatal lati, ti 2 harakah panjangkan. 2 ti itu panjangkan 2 harakah. Iaitu mad asli. Iaitu sebelum ya baris bawah huruf ta itu. Kemudian kita jumpa kalimah kunta. Ya kunta. Kenapa tak bunyi kun? Tak boleh sebab dia bertemu dengan huruf ifa ni. Nun sukun, perhatikan nun sukun bertemu dengan huruf ifa, huruf ta, maka kita baca dengan ifa hakiki. Iaitu kunta. Kemudian kita jumpa kalimah alaiha. Ha tu panjang. Tetapi di sini perhatikan
Alif ini bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Tadi kita jumpa yang panjang sini satu kalimah. Dalam satu kalimah yang kita jumpa. Kemudian sini pun juga dalam satu kalimah, itu mad wajib. Jadi hukum di sini mesti bertentangan dengan mad wajib, iaitu mad jaiz. Apa bunyinya? Munfasil. Munfasil. Kalau mad wajib, muttasil. Ingat tu, supaya bermain di bibir kita. Sebab selalu kita jumpa dalam Quran ni. Kita akan jumpa selalu mad wajib, mad jaiz ni. Beribu mungkin ayatnya, kalimahnya ataupun suku katanya yang kita jumpa. Baik. Alaiha illa hamzah kita tasdid dengan lam, kemudian la itu kita baca dengan mad asli. Sebab sebelum alif baris di atas. Lina'lama, kalimah berikutnya lina'lama. Baik. Lina'lama sama satu saja, tidak ada penjelasan apa, cuma zahirkan makhrajnya dengan betul. Kemudian kita jumpa mayyatabi'ur rasula. Baik. Oleh kerana hukumnya berkaitan dengan kalimah berikut. Kemudian ain itu dengan kalimah berikutnya. Jadi saya baca 3 sekali. Baik. Perhatikan di sini, iaitu kita nun sukun bertemu dengan ya, baca dengan dengan ma'al gunnah, iaitu dengan gunnah. Bunyinya mai 2 harakah. Ingat, 2 harakah, bukan lama. Mai kita panjang tak boleh, 2 harakah saja supaya bunyinya sedap sikit. Kalau panjang dah tak kena. Jadi yattabi'ur, yat kerana ya bertemu dengan ditasydid dengan huruf ta baca baca bi'ul, baik ain ini di idgham syamsi dengan huruf ra, kerana huruf ra ini adalah huruf syamsi, sebab ain bertemu dengan alif lam syamsiah. Jadi yattabi'ur rasula, su kenapa panjang? Dia mad asli sebab sebelum waw baris depan baca 2 harakah. Rasulah. Baik, kemudian kalimah berikutnya mimman yanqalibu. Baik. Kalau kita wakaf kat itu mimman yanqalib, dia jadi qalqalah kubra, tapi dia ada sambungan dia. Kita ingat ini mimman yanqalib. Baik, qalibu sebab kita nak sambung kalimah berikutnya di papan yang kedua. Perhatikan di sini mim, kenapa saya dengar mim mai. Baik. Pertama mim ini bertasydid, baca dengan wajib gunnah 2 harakah. Mim, kemudian man, tak baca man tapi baca mai, iaitu sebab dia diidghamkan huruf mim ni dengan huruf ya, kerana nun sukun bertemu dengan ya. Jadi kita baca mai yang, baik, yang bunyi, kenapa bunyi berdengung di sana? Iaitu sebab dia ikhfa kaki, kerana huruf nun sukun bertemu dengan huruf qaf, huruf ikhfa. Dan libu. Jadi kalau kita baca daripada mana tadi? Mimman yang qalibu, ya qalibu. Ini terangkat istilah. Mimman yang qalibu. Tadi kita baca ni sampai warasulullah, dah baca. Kita baca daripada mana? Daripada semua sekali dulu. Lepas tu sampai sini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ. Sambung muka berikutnya. Baik. Sikit lagi. Okey. Perhatikan sambung tadi yang qalibu ala. Kita sambung membaca kalimahnya. Yang qalibu ala. Kenapa panjang la itu? 2 harakah sebab ada huruf mad di sana. 2 harakah mad asli. Kemudian akibai. Baik. Saya baca di sini baik.
dia bukan mad arid li sukun, tetapi dia mad lin atau mad linyin. Mad linyin dibaca 2, 4 atau 6 harakah macam mad arid li sukun. Sebab apa dia mad lin? Sebab bukan huruf lin. Dia memang huruf lin, tetapi apabila kita wakafkan di sini, kita pun juga sukunkan huruf ha itu. Sukun mad lin. Jadi sebab apa? Sebelumnya adalah ya ini baris di atas sebelum ya yang mati. Dia adalah huruf lin ya ini. Maka itu sebab kita panggil dia mad lin. Dibaca bila kita wakaf, dia akan baca 2, 4 atau 6 harakah. Tadi kita baca apa? Yang kalibu ala aqibai. Bunyinya berakhir dengan huruf mahraj ha. Dapat? Baik, kita sambung sedikit lagi. Kalimah berikutnya selepas ini kita boleh wakaf tadi. Dah wakaf kat sini. Baik. Perhatikan, saya tandakan tempat kita boleh wakaf. Jadi kalau sahabat-sahabat semua, teman-teman semua menyemak, nak baca, boleh berhenti dekat tanda-tanda begitu. Saya tanda sikit je merah itu. Kemudian kita pergi kalimah wa in kanat. Baik, saya baca 2 kerana huruf nun ini berkaitan dengan huruf kaf, iaitu nun sukun bertemu dengan huruf kaf, huruf ifa. Jadi baca dengan ifa hakiki bunyinya wa in ka. Dia tak bunyi wa in. Wa in ka, iaitu lidah kita nak pergi pada nun tapi terus pergi pada kaf. Tergantung, terus pergi pada kaf baru jadi ifa hakiki. Kalau tidak, tak jadi. Kalau kita cecah sana, wa in dah jadi izhar. Jadi dia antara izhar dengan idgham. Kanat. Baik, ka tu kenapa panjang? Iaitu dia adalah mad asli, iaitu ada huruf alif sebelumnya baris di atas. Nats mati itu dia dengan hamas gitu. Lakabiratan. Sini saya tak sambung dengan sini. Sebab dia bunyi izhar. Lakabiratan. Baik. La ka bi di sini panjang. Bi rotan. Baik. Tan juga dibaca dengan izhar, iaitu izhar khalqi. Saya tak tulis sini. Baik, kita tulis. I-Z-H-A-R khalqi. Q-I. Kenapa tanwin bertemu dengan huruf? Bila sebut khalqi adalah kalau senanglah bahasa Arab khalqi. Kita sebut khalqum. Jadi izhar khalqi kerana tanwin bertemu dengan hamzah. Baik. Lakabiratan. Bunyi izhar. Terus dia tak ada dengung. Kalau izhar tak ada dengung. Tan. Illa. Baik. Di sini hamzah ditasydid dengan huruf lam. La baca 2 harakah. Sebab lepas lam tu baris atas ada huruf alif. Itu huruf alif yang ni. Ni alif ni bukan lam. Dia duduk tumpang dekat lam sana. Kemudian kita jumpa kalimah alallazina. Baik. Lal di sana lam bertemu dengan alif lam samsiah. Maka tu kita masukkan lam dengan huruf lam di sana. Alallazina. Zi bunyinya panjang. Kenapa? Mad asli 2 harakah. Iaitu 2 harakah saja panjangnya. Jadi alallazina. Kemudian hadallah. Di sana kita boleh wakaf ada qaf lam ya. Jadi kita wakaf kat sini kalau kita membaca. Kita nak baca, boleh kita baca daripada sini. Sini tadi dah wakaf. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Baik, ingat apabila kita wakaf nama Allah, iaitu wakaf jalallah, berapa harakah kita baca? Iaitu serupa macam ma'arid disukun, iaitu 2, 4, 6 harakah. Tapi dia bukan ma'arid disukun, dia kerana dia nama Allah. Jadi panjang kita membaca 2, 4 atau 6 juga. Baik. Kalimah berikutnya wa ma kana Allahu. Baik. Saya panjang baca dekat ma dengan ka kerana dia mad asli. Wa ma kana Allahu. Baik. Allah pun 2 harakah. Iaitu sini kita idghamkan huruf nun dengan huruf lam. Sebab di dalam nama Allah ini ada alif lam syamsiah. Kita baca dengan cara idgham syamsi. Dan lam di sana hendaklah dibaca Allah, baca dengan tebal sebab sebelumnya baris di atas, dan lam itu ingat lagi
iaitu dibaca 2 harakah panjang sedikit. Wa ma kana Allahu. Kemudian kita sambung liyudhi'a. Apa yang panjang? Di yang panjang, iaitu sebab dia mad asli. Kemudian imanakum. Baik. Dua nakum satu. Sini Iza Syafawi, sini mad asli. I pun mad asli, ma pun mad asli. Kenapa mad asli? Sebelum ya baris bawah, sebelum alif baris atas. Ingat, saya ulang aja. Saya rasa sahabat-sahabat dan teman-teman dah faham kenapa saya baca panjang I, kenapa baca ma panjang 2 harakah, iaitu kerana mad asli. Baik, kita sambung. Innallaha. Baik. Inna. Pasal apa saya dengungkan nun itu? Iaitu kerana dia wajib guna nun bertasydid. Kemudian nun bertemu dengan nama Allah, Jalallah, dengan hukum idgham syamsi kita masukkan nun tu kepada lam juga, iaitu baca dengan tebal. Jadi tadi kita dah jelaskan hukum di sini sama lebih kurang di sini. Tak ada bezanya. Cuma di sini kanallah. Di sini dia bermula dengan innallah. Baik. Hukumnya sama, idgham syamsi masukkan nun kepada lam dan lam baca dengan 2 harakah dengan tebal. Innallaha. Innallaha. Baik, bila nak baca tebal tu macam mana lidah kita pangkal lidah, iaitu kita sebut innallah, Allah, jangan innallah, tak boleh. Baik, kita kena baca innallaha bin nasi. Baik. Ba di sini diidgham samsikan dengan huruf nun. Sebab sini ada alif, ada lam. Samsiah. Dan idghamkan ba ni kepada huruf nun, bunyinya bin nasi. Baik. Ada satu saya tertinggal tulis. Iaitu apa yang saya tertinggal? Nun sana adalah mad asli. Dibaca na 2 harakah. Itu mad asli. Baik, saya tulis sekejap. Mad asli. Okey. Supaya tak tertinggal. Dalam menulis ni, kadang-kadang kita perhati-perhati, kita lupa. Baik. Kerana nun sini dibaca dengan wajibul gunnah sebenarnya. Wajibul gunnah, nun bertasydid. Ingat, wajibul gunnah. Jadi, mula idgham syamsi bin, kita dengungkan nun itu dengan wajibul gunnah 2 harakah. Kemudian sin ni baris bawah si satu harakah saja. Kemudian la raufur. Baik. Kenapa saya baca fur? Kerana sana saya dah siap-siap tulis idgham ma'al gunnah, iaitu baris 2 depan bertemu dengan huruf ra. Bukan ma'al, iaitu bila. Bila gunnah. Nampak ada silap. Ma'al bila. Saya tulis balik. Baik. Bila gunnah. Maknanya tidak didengungkan. Terus masukkan huruf fa ini kepada huruf ra. Jadikan fa itu baris 1 saja. Baris depan 1. Jadi bunyinya fur. La ra'u fur rahim, dan tutup bibir. Iaitu kita berakhir dengan mad arid li sukun di sini. Mad arid li sukun, iaitu baca 2, 4 atau 6 harakah. Mad arid li sukun. Okey. Jadi, disitulah saja ayat yang ke-143. Kita baca daripada mula-mula kita baca yang sebelum sambungnya, yang khalibu ala akibai. Kemudian sambung, kita wakaf sini ada jim. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ صدق الله العظيم. Baik, itulah sahaja juzuk kedua, permulaan juzuk kedua kita. Mungkin ada kelemahan sedikit, iaitu terlupa tulis, tertinggal, bukan terlupa, tertinggal. Jadi oleh itu saya berharap sahabat-sahabat dan teman-teman dapat meningkatkan cara membaca. Sekali ini saya tidak sebut, tak tulis di sana, saya menulis hukum saja. Dan panjang pendeknya saya rasa sahabat-sahabat dan teman-teman sudah biasa dengan juzuk yang pertama. Lebih kurang 100 lebih ayat kita membacanya dan lebih iaitu 79 siri. Maka saya anggap sahabat-sahabat dan teman-teman sudah boleh membaca dengan baik, dan akan lebih baik yang akan datang insya-Allah. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.